Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Siddiq Muhammad. Hari ini saya ingin berkongsi cerita dan kisah yang berlaku telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, satu hari Nabi Musa berpidato kepada Bani Israel. Mendengar khutbah yang sangat menarik itu, seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang alim?" Maka Nabi Musa menjawab, "Saya." Lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Musa AS dan mewahyukan kepada Nabi Musa bahawa ada seorang hamba yang lebih alim daripada Nabi Musa. Maka Nabi Musa sangat teringin mahu bertemu dan berjumpa dengan hamba tersebut. Maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah cara untuk bertemu hamba itu? Lalu Allah Ta'ala memberikan isyarat, jika ingin bertemu dengan hamba itu, kamu perlu pergi ke satu tempat pertemuan di antara dua laut. Maka disitulah kamu akan bertemu dengannya. Dengan cara kamu membawa seekor ikan. Apabila ikan itu hilang daripada pegangan kamu, simpanan kamu, maka disitulah tempat pertemuan kamu dengan hamba tersebut. Lalu Nabi Musa ditemani dengan pembantunya, berjalan dan bergerak menuju ke tempat yang dinyatakan. Setelah mereka sampai di tempat tersebut, Nabi Musa kepenatan. Nabi Musa rehat. Ketika sedang rehat, sedang tidur, tiba-tiba ikan yang di dalam simpanan mereka telah melompat dan masuk ke dalam laut. Melihat keadaan Nabi Musa yang sedang berehat, pembantunya tidak sampai hati untuk mengganggunya. Dibiarkan agar nanti bila bangun, barulah diceritakan kepada Nabi Musa. Setelah itu, Nabi Musa bangun daripada tidur. Pembantu ini lupa untuk menyampaikan dan menceritakan kepada Nabi Musa. Mereka meneruskan perjalanan. Setelah beberapa tempoh waktu mereka berjalan, Nabi Musa meminta kepada pembantunya agar dikeluarkan makanan untuk mereka menjamah. Lalu teringat kembali pembantu Nabi Musa bahawa ikan yang bersama-sama mereka telah pun terjun ke dalam laut. Diceritakan perkara ini kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Ayuh, kita patah kembali ke tempat yang dinyatakan." Setelah mereka sampai ke sana, Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang berketerampilan dengan warna hijau. Ia dikenali dengan Khidir. Dia merupakan seorang Nabi. Maka Nabi Musa menyatakan hasrat untuk belajar daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir menyatakan, boleh, tetapi syaratnya kamu kena sabar. Kamu tidak boleh soal dan tidak boleh tanya. Maka Nabi Musa bersetuju untuk mengikuti syarat yang dinyatakan oleh Nabi Khidir. Terus mereka berjalan. Mereka menaiki satu kapal. Tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan kapal itu. Apabila melihat keadaan itu, Nabi Musa terkejut. Lalu ia mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Kenapa dipecahkan kapal milik orang? Maka Nabi Khidir kata, bukankah telah aku nyatakan syarat untuk kamu ikut aku? Kamu kena sabar dan jangan bertanya. Maka tersedar daripada perbuatan Nabi Musa itu, lantas Nabi Musa minta maaf dan meminta agar diberikan peluang kepadanya sekali lagi. Lantas mereka meneruskan perjalanan. Di dalam perjalanan mereka bertemu pula dengan seorang kanak-kanak. Nabi Khidir lantas membunuh kanak-kanak tersebut. Dan melihat keadaan itu, Nabi Musa terkejut. Bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak ada dosa dibunuh begitu sahaja? Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, bukankah telah aku nyatakan kamu kena sabar dan tidak boleh bertanya? Maka Nabi Musa mengatakan, baiklah,
sekali lagi berikan peluang kepada saya. Jika sekali lagi saya tersalah, maka tidak perlu lagi bersahabat ataupun bertemankan saya. Mereka berjalan. Mereka sampai di satu kampung dan keadaan mereka sedang kelaparan. Mereka meminta kepada penduduk kampung itu untuk diberikan makanan kepada mereka. Namun penduduk kampung itu tidak ada seorang pun yang mahu menjadikan mereka sebagai tetamu di rumah mereka. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada satu rumah yang dindingnya itu hampir jatuh ke bumi. Dinding itu hampir roboh. Nabi Khidir memperbetulkan dinding rumah tersebut. Nabi Musa melihat keadaan Nabi Khidir, lalu dia berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba Allah, jika kamu mahu, kamu boleh ambil upah daripada penduduk kampung ini. Dengan upah itu boleh kita makan." Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Sudah, inilah perpisahan di antara aku dan kamu. Maka sekarang aku akan perjelaskan satu persatu daripada peristiwa yang telah berlaku di dalam perjalanan kita." Yang pertama, berlaku Nabi Khidir merosakkan dan memecahkan, membocorkan kapal yang dinaiki oleh mereka. Kata Nabi Khidir, kapal itu adalah milik orang miskin, dan kapal itu digunakan oleh orang miskin untuk mencari rezeki. Dan di kawasan itu ada seorang penguasa, seorang raja yang akan mengambil, yang akan merampas kapal milik sesiapa sahaja kalau kapal itu elok. Kalau kapal itu rosak ataupun tidak elok, dibiarkan. Maka untuk menjaga orang miskin tadi agar tidak kehilangan kapalnya, kata Nabi Khidir, aku rosakkan, aku bocorkan. Kemudian membunuh seorang kanak-kanak yang tidak berdosa. Kanak-kanak yang tidak berdosa itu ketika kecil ia masih lagi bersih dan suci. Kedua ibu bapanya adalah orang yang soleh. Dibimbangi apabila dia sudah besar nanti dia akan menjadi orang yang kafir. Dan orang yang kafir itu bukan saja dia kafir, bahkan mungkin dia akan menyesatkan kedua ibu bapanya. Maka untuk menyelamatkan kedua ibu bapanya orang yang soleh, anak itu dibunuh. Anak itu besoknya kerana dia mati dalam keadaan kecil, sudah pastilah dia akan masuk syurga dan kekal kedua ibu bapanya sebagai orang yang soleh. Hari akhirat besok kedua mereka bersama dengan anak mereka dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama. Apabila mereka sampai di satu kampung, satu kawasan yang diperhatikan ataupun dilihat oleh Nabi Khidir, ada satu dinding rumah yang hampir saja runtuh. Lalu diperbetulkan, rumah itu adalah milik seorang hamba yang saleh. Dia sudah meninggal dunia, yang mana akan diwariskan kepada anak-anaknya. Dan di bawah rumah itu ada harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya. Kalaulah dibiarkan dinding itu runtuh, maka nescaya harta di bawah tanah akan terkeluar dan akan dicuri oleh penduduk kampung. Maka untuk menjaga harta itu agar dapat diberikan kepada anak-anak orang yang soleh ini, Nabi Khidir memperbetulkan kembali dinding rumah tersebut. Maka kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir ini banyak pengajaran hikmahnya. Pengajaran yang pertamanya ialah kita banyak perkara yang kita jahil, kita tidak mengetahui segala-galanya. Bahkan Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha mengetahui. Ilmu Allah maha luas, ilmu kita sangat sedikit. Yang kedua pengajarannya ialah di dalam menuntut ilmu kita kena sabar, tidak boleh tergopoh-gapoh. Itu merupakan syarat yang penting untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga pengajaran yang dapat kita ambil ialah menuntut ilmu mestilah dengan seorang guru yang mampu membimbing dan membentuk seseorang menjadi orang yang baik dan orang yang berfaedah di dalam ilmu yang dipelajarinya. Mudah-mudahan kisah yang kita dengar ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dapat memberikan pengajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati hidup kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.